Hi guys. Okay, hi. Sorry sebab lambat sikit malam ni sebab ada hal. Okay, so saya minta maaf sangat. Saya minta maaf sebab lambat 10 minit daripada janji sebelum ni kan. Okay, so semua tengah buat apa tu? Dia ada yang baru lepas balik daripada mana-mana ke, daripada cuti ke, bercuti kan, ataupun um, tengah makan ke, tengah tengok TV ke, ataupun tengah berehat, tengah-tengah berehat tu, so sambil tu scroll-scroll Facebook, lepas tu jumpa nak live sekali lafaz kan. Okay, jadi bersama saya lagi Akilah, hos anda pada bulan ini. Seperti yang saya cakap, saya katakan pada Isnin lalu, saya lah yang akan sentiasa bersama anda untuk memberikan info-info juga tips-tips menarik dan yang penting berkenaan perkahwinan dan kekeluargaan sepanjang Mac ini. Dalam masa sebulan lah orang katakan kita berjumpa secara virtual lah, secara online ni. So jadi saya harap anda semua akan setia bersama tim kami iaitu tim Sekali Lafaz sampai bila-bila. Okay? Okay. Seperti yang anda semua sedia maklum, semua yang seperti yang korang semua dah tahu, Sekali Lafaz mempunyai kepakaran membantu menguruskan proses prosedur nikah anda dengan cepat, pantas, lancar dan sah dalam satu pakej sahaja. Nampak tak betapa senangnya kalau korang guna servis daripada Sekali Lafaz ni. Hanya sepakej je. So macam senang lah orang kata kan. Okay. So, saya nak ajak anda semua untuk rasakan pengalaman perkhidmatan VIP bersama kami, tidak lain dan tidak bukan tim Sekali Lafaz. Mesti anda curious kan? Apa benda lah diorang kata perkhidmatan VIP ni? Apa yang special sangat? Mesti korang tertanya-tanya, korang curious. Apalah host cakap VIP ni? Tak faham, mesti tak faham lah apa ni. So, anda kena stay kan dalam live ini dan saya akan terangkan kepada anda dengan lebih detail lagi. So jangan lupa like dan share video ini kepada rakan-rakan dan keluarga anda agar tidak terlepas dengan info-info juga tips-tips menarik yang akan saya sampaikan pada malam ini. Jadi bagi sesiapa antara di sini adalah pasangan yang dah lama bercinta dan dah merancang nak kahwin tapi tak kahwin-kahwin lagi atas alasan atau sebab tertentu lah kan yang tak boleh nak dielakkan. Macam terlalu busy dengan kerja ke sampai tak ada masa nak uruskan apply nikah ni. Siapa kat sini yang busy kerja sampai tak ada masa nak book kursus kahwin? Ada tak kat sini? Tak ada lagi. Okay, macam tu, siapa kat sini yang asyik OT je memanjang sebab nak cari duit kahwin? Ataupun sampai tak sempat nak buat HIV test kan? Tak lupa juga yang selalu kena pandang slack oleh bos sebab minta cuti je untuk uruskan hal di pejabat agama. Bukan setakat bos kan? Kadang-kadang kawan sekerja pun ada yang ikut slack sekali kan? So, sedih lah macam tu bila kena buat macam tu kan. Kat sini ada tak yang dah berpengalaman kena macam tu? Cuba share sikit. Dengan kalau aku nak tahu dengan pengalaman tim kami selama 3 tahun di bidang ini, kami yakin kami akan memberikan pengalaman yang manis yang tidak dapat anda semua lupakan apabila menggunakan perkhidmatan daripada kami. Kami juga akan membuatkan anda berasa sangat berpuas hati dengan servis yang kami akan berikan kepada anda. Tak percaya? Cuba try. Cuba anda try sekali. Pasti nak lagi. Pasti puas hati tak terkata orang kata. So, anda juga akan dilayan seperti VIP. Maksud saya macam
semua urusan anda kami yang akan uruskan tau. Anda tak usah pening-pening kepala nak fikir itu, fikir ini. Tak payah, tak payah. Sebab kami yang akan uruskan. Inilah maksud saya perkhidmatan VIP ni. Sebab kami yang akan uruskan semuanya dari A sampai Z. So, korang tak payah nak pening-pening. Kita orang yang akan uruskan. Okay? So, jadi jangan lupa like dan share video ini kepada rakan-rakan dan keluarga anda yang akan berkahwin tidak lama lagi. Pastikan mereka tahu akan kewujudan kami dan tahu yang saya lafaz sedia membantu mereka. Okay? Seperti yang seperti yang semua sedia maklum, kita sudah wawarkan kepada anda semua program yang bakal kita lancarkan nanti, iaitu sesi soal jawab bersama pakar berkenaan perkahwinan dan kekeluargaan. Banyak soalan-soalan mengenai agama, undang-undang dan perubatan berkaitan perkahwinan dan kekeluargaan yang akan dikongsikan. Bilakah sesi soal jawab bersama pakar berkenaan perkahwinan dan kekeluargaan itu akan berlangsung? Anda nak tahu? Jadi stay tune ya. Jangan lupa turn onkan notification anda, like dan share video ini kepada rakan-rakan dan keluarga anda yang akan berkahwin. Pastikan mereka tahu dan tidak akan terlepas program-program yang menarik dan penting ini. Rugi tahu kalau tak join, kalau terlepas. Sebab info-info ni yang kami sampaikan ni sangatlah penting untuk bakal pengantin ni. So kalau korang turn onkan notification, InsyaAllah korang tak tertinggal apa-apa, tak miss apa-apa pun info daripada kita orang, kan? So, jadi pada malam ini sebagai pra-perasmian atau pre-launch kepada program bersama pakar kami, kita akan bersembang santai mengenai tips-tips menarik berkenaan perkahwinan dan kekeluargaan. So, seperti yang saya informkan kepada anda semua pada Isnin lalu, pada malam ini, pada hari Sabtu, kita akan berbincang berkenaan topik tips jadi menantu kesayangan. Kalau topik last week apa? Lamaran dulu bersemoden kan. So hari ni, minggu ni kita expert sikit lah kan. So macam one by one lah kan. So first of all, siapa yang kat sini nak share cara anda memikat mak mertua anda? Ada tak siapa nak share kat sini? Aisyah Humaira? Okay, saya teruskan ya. Okay, saya ada beberapa cara paling mudah untuk jadi menantu kesayangan yang ingin saya kongsikan kepada anda semua. So, mesti ada yang kat sini rasa awkward kan bila nak pulang ke rumah menantu. Macam-macam kita fikir. Biasalah perempuan kan. So, duk fikir, mak mertua aku ni tak suka aku ke kan? Ataupun anda akan rasa mereka hanya anggap anda sebagai orang luar je, orang macam orang biasa je macam tu. Tapi agaknya anda je yang overthinking. Kita je yang overthinking agak-agaknya kan. So jadi daripada anda duk fikir yang bukan-bukan, baik anda berfikir cara memikat hati mertua. So nanti nak beraya ke nak menziarahi ke apa kan, taklah rasa awkward ke dan malah perasaan happy tu ada. Actually, jika someone telah membuat keputusan untuk berkahwin dan mendirikan rumah tangga, dia actually bukan sahaja berkahwin dengan pasangannya. But dia sebenarnya berkahwin dengan seluruh keluarga dan sanak saudara pasangannya. Faham tak? So, taklah nampak awkward sangat nanti. So, macam dia akan jadi satu family. So, yang paling penting sekali, seharusnya dia perlu mencari keserasian dan perlu berusaha untuk menambat hati mertuanya supaya hubungan silaturahim yang terbina akan kekal utuh dan hidup juga akan bahagia. Okay? So macam kita kena usahalah nak rapatkan dengan mertua tu. Janganlah macam kita tak ada usaha. At least kenalah berusaha tau. Barulah hidup family bahagia. So jangan tunggu mereka keluarga mertua yang buat kita selesa dulu. Tapi kita lah sebagai anak menantu lah yang patut memulakan langkah dan mencari cara memikat hati mertua. Yang ni baru betul. And not any baru betul. Kita yang kena
ambil langkah dulu. So first of all, after berkahwin, carilah masa untuk pulang ke kampung halaman. At least sebulan sekali lah at least. Kalau kita dah ada anak, mak ayah dan mak mertua dan ayah mertua juga sudah tentu rindu dengan cucu-cucu mereka. Bukan setakat kita rapat dengan mertua, malah anak-anak kita juga akan rapat dengan nenek dan cousin-cousin mereka. Hubungan dalam sesebuah keluarga besar yang tiada perasaan awkward ni sebenarnya amat seronok. Ni macam family kita sendirilah. Rasa nak dog ke nak gurau pun seronok. Taklah macam awkward, macam krik-krik, tak adalah kan. So, jika anda merancang untuk bertemu mereka, lebih baiklah anda beritahu mereka terlebih dahulu. Sebab jika bertandang pada hari cuti pun agak awkward, apatah lagi lah jika kedatangan tidak dimaklumkan. Kan? So mungkin membuatkan keadaan sedikit awkward, janggal terutama kerana mereka mungkin terpaksa membuat persiapan untuk anda. Anda haruslah buat perancangan awal untuk berjumpa dengan mertua supaya anda dapat membawa sesuatu yang disukainya. But akan tetapi jika sudah ada rasa perasaan awkward tu kan, tak ada masalah lah jika anda ingin datang secara tiba-tiba. So macam nampaklah kita nak buat surprise kat diorang pun mestilah happy kan. Siapa je nenek atuk yang tak happy bila cucu ni datang, bila anak ni datang kan. Diorang mesti happy, diorang happy sangat. Selain itu, anda juga haruslah mempunyai penampilan yang elok. Apabila menziarahi mak mertua, apabila pertama kali berjumpa, first tu, mertua akan memberikan first impression kepada anda. Namun mungkin ada yang akan mengabaikan penampilan anda setelah berkahwin beberapa bulan ataupun tahun macam tu. Tapi anda tetap tidak boleh pandang ringan dengan cara ini. Jadi pastikan penampilan anda sentiasa nampak elok kerana setiap corak pemakaian adalah melambangkan diri dan sikap anda. Ini adalah salah satu cara memiliki hati mertua yang selalu dipandang ringan. Orang dia nampak macam benda ni simple tapi sebenarnya tak simple pun. Sebabnya orang kena ambil berat pasal ni, pasal cara pemakaian ni tau. Okay, siapa nak share tak cara Aisyah Humaira? Okay, bagi lelaki, jangan sekali memakai dengan baju t-shirt yang memiliki imej yang tidak bersesuaian. Tapi seelok-eloknya lah pakailah baju yang polos yang tanpa melambangkan sebarang unsur provokatif atau unsur politik. Kalau perempuan pula, kalau tak tahu nak pakai baju apa, kan, baju kurung antara pilihan yang terbaik yang membuatkan diri kelihatan sopan. But jika anda tak suka yang macam skirt ke, tak suka kain ke kan, anda juga boleh pakai blouse dengan seluar. Sebab pakai blouse ni pun still nampak macam feminine lah, still nampak macam sopan lagi. Tapi blouse tu pun nampak, kenalah pakai blouse yang okay lah. Depends on blouse lah yang korang beli tu. At least nampak feminin, okay? Dah pula yang pelik-pelik. Okay, next, cari topik perbualan. Ia menjadi masalah utama apabila pertama kali bertemu dengan mertua. Apatah lagi zaman sekarang, di mana ramai orang muda agak suka berbual dengan orang lebih tua. So sebelum anda berjumpa dengan bakal mertua, pastikan, make sure anda telah tahu semua perkara yang berkaitan bakal ibu mertua anda. But, macam mana nak dapatkan? Mesti korang tanya kan? Macam mana pasangan korang kan ada. So, korang just boleh dapatkan apa-apa info, apa-apa pertanyaan daripada anaknya tentang hobinya ke, makanan kegemarannya ke, ciri-cirinya dan sedikit tentang latar belakang dirinya. Dari situ anda akan dapat membuat kajian sedikit mengenai bakal mertua anda. So anda boleh
dapatkan di Google untuk apa-apa information. Like like if your mertua tu sukakan bunga-bungaan. So anda bolehlah Google tentang bunga-bunga ni macam, so apabila korang berjumpa, ada topik yang akan anda bualkan dengannya. Anda janganlah terlalu malu untuk berbual dengan mertua. Cuba rabahkan diri untuk berbual dengannya. Dari situ akan muncul sedikit tanda suka terhadap anda. So macam dah hilang sikit rasa awkward sebab dah banyak bercakap kan. Okay. Bukan tu sahaja, anda juga haruslah bersikap ringan pula. Tak ada mertua yang akan mengkritik menantu yang ringan pula. Apabila sudah berkahwin, inilah antara kualiti yang paling dicari oleh mertua. Lebih-lebih lagi yang perempuan. Jangan malu untuk mengaku jika anda ni tak pandai masak ke. But anda haruslah ada rasa nak belajar masak tu. Janganlah malas kan. Kalau anda mesti at least merasa saya nak masak, ada perasaan nak masak tu. Selain itu, tunjukkanlah kesungguhan untuk membantunya setiap masa. Sebagai contoh, macam jika mereka tak sihat ke kan, cubalah tawarkan diri untuk mengurut mereka ke, memijit badan mereka ke. Mungkin dengan cara ni akan akan membuatkan mereka lagi bertambah selesa dengan anda, dengan korang. So macam lagi rapat kan. After that, jangan sesekali bergaduh depan mertua. Perkara ini boleh menggambarkan sebenar sikap anda terhadap anak mereka. Situasi ni mungkin akan menimbulkan kebencian di hati mertua. Sebaliknya, bertanyalah pada mertua cara untuk menambat hati suami. Like, mereka tentu tak suka untuk bercerita tentang perkara yang anaknya suka. Macam makanan kegemarannya ke, hobi anaknya ke, serta kisah lucu anaknya masa zaman sekolah. Tentu juga hubungan anda dan mak mertua akan semakin akrab. Tapi semasa bersembang-sembang tu dengan mak mertua, anda wajarlah untuk jaga pertuturan kata. Jagalah macam janganlah macam terlampau kan. At least macam berhati-hati bila bercakap tu. Jadi sebelum ini anda seorang yang mulut lepas ke kan, dinasihatkan supaya anda sentiasa menjaga pertuturan. Berhati-hati ketika menuturkan sesuatu di hadapan mereka dan janganlah sampai menyinggung perasaan keluarga mertua. Untuk memastikan anda bersopan ketika berbual dengannya, anda haruslah mengawal diri anda dari segi perlakuan atau percakapan. Jika mertua terlalu garang atau sensitif, elakkanlah daripada terlalu ramah kerana ditakuti atau kita takut kalau kita bercerita tentang apa-apa perkara dapat offendedkan hatinya tanpa kita sedar kan. But kalau mak mertua tu agak ramah, kita haruslah ramah juga macam tapi kalau ramah pun mestilah kena jaga tutur kata. So macam perkara ni sangatlah penting. Even garang sangat ke, baik sangat ke, kena jaga tutur kata. Okay, sebab ialah kalau baik pun ada juga hati kan, ada juga perasaan. Di samping itu, kita janganlah berkira sama sekali. Anggaplah mereka ni sebagai bahagian daripada darah daging anda sendiri supaya hubungan akan bertambah mesra dan berkekalan sehingga akhir hayat. Lakukanlah apa yang akan anda lakukan sebagaimana untuk ibu bapa anda sendiri. Sebagai contoh, macam kalau balik kampung, belilah barang-barang dapur untuk mertua. Kalau balik rumah mertua, kalau ada anak-anak buah tu, belilah jajan ke, aiskrim ke, gula-gula untuk mereka. Jangan pula balik kampung untuk menghabiskan beras mereka je. Jika masih belum mesra, anggaplah mereka memerlukan masa untuk menerima orang baru dalam keluarga mereka. Orang baru tu kita lah, korang lah yang baru berkahwin ni. Mereka mestilah positif. Setiap mendadak mesti positif. Jangan sekali-sekali bermain di dalam fikiran anda ataupun membenarkan andaian seperti mereka ni macam tak suka aku je.
daripada menguasai minda anda. Jangan. Perkara-perkara negatif haruslah anda buang jauh-jauh dari fikiran anda. Okey, ni pun antara paling penting juga, iaitu tidak lain dan tidak bukan berdoa supaya mertua dilembutkan hati. Sentiasalah berdoa jika anda menghadapi kesusahan untuk memenangi hati mertua. Okey? Kena sentiasa berdoa. Tak, ni topik menantu kesayangan. Ni topik untuk minggu ini. Topik minggu lepas lamaran dulu versus moden. So, topik minggu ni tips jadi menantu kesayangan. Okay, saya teruskan. Okay, yang penting elak sangka buruk. Kekalkan aura positif. Setkan dalam minda anda semua yang tidak semua ibu mertua berhati tidak baik. Bahkan ramai ibu mertua yang menyayangi menantu melebihi anaknya sendiri. Oleh itu hormatilah dan sayangilah mereka seperti anda menyayangi ibu anda sendiri. Jangan biarkan persepsi anda mengeburi pandangan mata anda. Mestilah positif. Yes. Mestilah positif. So, seterusnya saya akan share kepada anda semua cara sempoi pula untuk pikat hati mak mertua supaya anda jadi menantu kesayangan. Orang cakap bila ada mak mertua ni kena jaga-jaga, takut nanti terlampau cerewet dan mengongkong. Betul ke agak-agak Okay, for your information, masa first time berhadapan dengan ibu mertua merupakan antara pengalaman yang paling ngeri khususnya buat menantu perempuan. Maybe ada yang pernah saling mengenali sebelum majlis perkahwinan berlangsung, namun semuanya akan berbeza sebaik majlis sudah selesai. Okay. Macam mana kalau ada ibu mertua yang garang atau cerewet? Macam manalah nak ambil hati mereka ni? Mesti susah kan? Buat anda yang selalu terfikir bagaimana cara untuk menambat hati ibu mertua anda dari hari pertama mengenal menantu, saya di sini akan kongsikan kepada anda beberapa tips penting untuk anda master dalam bidang ini. Bidang apa? Bidang menambat hati mertua. Okay? Okay, pertama sekali yang anda perlu tahu adalah untuk menjaga mertua jika anda tinggal bersama mereka. Okay, mungkin ada dalam kalangan anda yang akan tinggal bersama mertua dari tinggal secara sendiri pada awal perkahwinan. Di sinilah anda perlu mengawal tingkah laku dan juga bergaul bersama keluarga ipar. Okay, first of all, bila dah berkahwin, tak semua orang akan duduk rumah sendiri. Maybe setiap pasangan berlainan pendapatan bulanan dan ada lagi yang masih kumpul duit untuk luar rumah. Sementara itu mesti akan tinggal rumah keluarga dulu, right? So di sini, saya nak jelaskan, tak semua, maybe certain nak privacy, pilih jalan untuk menyewa. But we all know, sewa rumah sekarang bukan alang-alang mahalnya kan. Kalau pasangan setuju atau mampu tak apa. Tapi bagi yang masih belum stabil, sebulan 2 mesti akan duduk rumah parents before pindah kan. So bila duduk rumah parents, biasalah rutin harian diorang memang takkan sama macam mana di rumah kita sendiri. So kena faham-faham lah. Ada yang pengotor, ada yang pemalas, ada yang tak ngam dengan ipar, ada yang psycho, ada yang drama. So macam mana nak tangani diorang semua ni? So kita ni janganlah malas membantu, terutamanya hal memasak. Okay, kita sebagai menantu, especially perempuan, jangan suka bangun tidur lambat, matahari terbit baru nak bangun, baru nak keluar bilik. Jangan. Kena sentiasa cari ruang untuk bersembang. Kenali keluarga mereka lebih dalam. Sebab bila dah duduk serumah, kat situlah keluarga diorang akan nilai kita macam mana. Yang pandai masak, sebelum waktu tengah hari, silalah prepare apa yang patut. So bila kita lapar, adalah kelam kabut nak masak. Dan berlaparan menunggu makanan kan. Kalau tak reti pula,
Kalau tak reti masak, boleh tolong mak mertua ke, adik mertua ke, kakak mertua ke untuk sediakan apa yang patut. Okay. Seperti yang kita semua tahu, rutin memasak merupakan antara yang digurani oleh menantu. Kan? Hmm, mana tidaknya. Bukan semua wanita mahir dalam memasak kan. Jangan risau, jangan sedih ke apa. Anda kalau anda merupakan seorang yang tidak mahir untuk memasak, anda haruslah membantu apa yang patut. Itu pun sudah memadai untuk menyejukkan hati si ibu mertua. Okay, macam kita ni biarlah tak pandai masak, tapi at least tolonglah mana yang patut. InsyaAllah lama-lama kita automatik akan rasa seronok sebenarnya bila memasak ni. Lama-lama juga akan pandai masak benda-benda basic. Bila tengok orang kat dapur rajin-rajinkanlah hula bantuan. I mean like cucilah pinggan, mangkuk ke yang kat sinki tu. Tak payahlah bila someone suruh baru nak buat. Buatlah apa pun, janji tak duduk diam, tak duduk dalam bilik, dia terkurung. Tak. Okay. Bila mak mertua kat dapur, ajaklah bersembang. Perlulah fakekan diri, just be yourself. Jujur je if tak pandai masak. Okay. Yelah sebab saya percaya je macam diorang akan ajar you as long as you nak belajar. Mak-mak ni, diorang suka tau nak ajar orang yang nak belajar. Diorang lagi excited nak mengajar kita. So automatically korang akan tahu pasangan korang ni suka masakan yang macam mana. Berkuah ke, bergoreng ke, nasi yang lembik ke, nasi yang keras sikit ke. Selera orang kan lain-lain. Dalam masa yang sama, korang akan lebih mesra dengan mak dia. Nah, ni bonus lah orang kata. Macam mana nak nambah hati pasangan, korang tanya mak mertua tu. Orang kata nak ambil hati suami, mestilah ambil hati mak dia dulu kan. Kenyang. So, cara dia nak kenyangkanlah perut suami anda. Mesti dia sayang lebih dan appreciate kita. But we admit lah that masakan kita tak sama dengan masakan mak dia buat. But kita masak dengan ikhlas dan penuh kasih sayang. Masakan kita mesti sedap. Tak percaya? Cubalah. Okay. Next, jangan suka jadi batu api. Okay, ni bahaya lah, ni bahaya. So when occur some problem, amat penting untuk anda sebagai si isteri atau menantu untuk tidak menjadi batu api dalam perhubungan keluarga mertua. Okay, yang paling penting adalah apa sahaja mengenai hubungan anda dengan pasangan amat tidak digalakkan untuk mengupdate di laman media sosial. Antara sebabnya ialah mak mertua ni dia memang akan selalu backup anak sendiri. Yelah, anak kandung kan mestilah backup anak sendiri. So, apa perlu buat bila bergaduh dengan pasangan? Mesti korang macam, hey, mesti ada yang dah pernah gaduh ke kan? Okay, so korang tak perlu tunggu lelaki tu. Buat benda yang suka. At least macam ajak someone pergi jalan ke, kawan-kawan ke, ajak mak mertua ke. So bila you keluar dan buat benda yang you suka, macam like shopping atau makan-makan ke, rasa marah ataupun geram tu akan hilang tau. Ya macam hilang macam tu. So balik rumah, mesti husband akan cari you juga. Macam, yelah kan tidur sekatil. So macam, mesti berborak macam tu. But kalau kes dalam family, pasangan yang bergaduh antara mereka, okay, bila ada masalah, kita jangan jadi batu api. Even kita tahu siapa salah, siapa betul, just dengar je kedua belah pihak. Jadilah orang yang boleh menyelesaikan kekurangan keadaan. Janganlah jadi orang yang di sebalik tu. Tak baik. Jangan, okay? And bila rasa kecil hati, cuba husnuzon. Kalau keadaan jadi teruk, jangan diamkan diri, especially dengan mak mertua. Rajin-rajinkanlah diri untuk WhatsApp, tanya khabar. Baik kalau yang di sporting tu, boleh ajak shopping. Sambil-sambil tu, boleh ajak membawang kan. Membawang lah pasal-pasal anak-anaknya, cara nak menambah hati mertua. Yang tu lagi bagus kan. Biasanya mak mertua ni suka tau bila kita puji diorang. So, kita kena rajin-rajinkan puji diorang, cakap diorang ni nampak muda ke, nampak berseri ke, mesti diorang blushing. So anda kena ingat, jika anda sudah berkahwin, anda bukan berkahwin dengan partner anda sahaja.
malah seolah-olah anda berkahwin dengan seluruh ahli keluarganya, termasuklah mertua. So anda kenalah tahu dan take note untuk cara untuk menambat hati mertua ni. Antaranya lagi macam, jika ada something yang perlu dipilih, like ibu mertua anda suka akan team vintage, but anda tak suka. But anda kena setuju je dengan apa cadangannya, at least dengan cadangannya. But kenalah consider apa yang cakap tu, macam uh, benda tu macam relevan lah. Tak adalah macam pelik-pelik. Okay, so then anda haruslah sayang mertua. Sayang mertua seperti anda sayang parents anda sendiri. Sebab pangkat mereka tu dah sama dah dengan parents anda yang sebenar. Tapi yang kedua lah macam tu. So anda patut hormat dan sayang mereka sama macam anda hormat parents anda sendiri. Okay? Then kalau balik kampung tu, alang-alang tu berikanlah mereka hadiah. Pasti mereka akan rasa dihargai dan rasa lebih gembira untuk mempunyai anda sebagai menantu. But make sure belilah hadiah yang mereka suka. Janganlah yang diorang tak suka. Nanti diorang macam tak appreciate sangat. Appreciate tapi taklah appreciate sangat macam tu. Kalau diorang suka, mesti macam sayang sangat kan. Happy sangat rasa. Selain itu, dahulukanlah mertua. Apa-apa pun dahulukanlah mertua atas segala-galanya kalau balik kampung tu. Okay, contohnya lah kan, dalam kereta, naik kereta. Kalau mertua nak duduk depan, nak duduk dekat sebelah anak dia, bagilah dia duduk depan. Tak mengapa kalau anda kena duduk belakang. Bukan rugi apa-apa pun kan. Tak ada apa-apa pun. But macam mana kalau anda dapat mertua yang baik sangat? Ada siapa tak yang dapat mertua yang baik sangat kat sini? Ada? Tak ada? Hmm. Okay, kalau dapat mertua yang baik sangat, kalau kisah macam tu, anda jangan sesekali mengambil kesempatan terhadap mereka. Hargailah mereka, layan mereka dengan elok. Jangan kurang ajar, jangan pijak kepada mereka kalau mereka buat baik. Malah anda wajarlah bersyukur dapat mertua yang baik. Sebab susah tau nak dapat mertua yang macam tu. Zaman sekarang okey kot, tapi susah jugalah kan. Apa-apa pun berdoalah kepada Allah agar dikurniakan mertua, pasangan dan keluarga mertua yang baik-baik semuanya. Semoga segalanya dipermudahkan. Okey. Nampaknya kita sudah pun sampai ke penghujung sesi ini. Banyak yang kita bincangkan hari ni kan. Pasti ada antara kita yang mula ada idea menarik di hari perkahwinan anda. Ada sesiapa kat sini nak share kat sini tak yang cara korang menambat hati mertua mereka anda? Siapa yang sini dah kahwin ke? Tak nak share? Aisyah Humaira. Ah, anda dah kahwin ke? I mean that macam mana anda rapatkan diri anda dengan mak mertua? Hmm. Hah? Eh, ke ke anda sama yang macam apa yang saya cakap? Sama je kan? Lebih kurang lah kan, lebih kurang. Okay. Okay, kesimpulannya kita haruslah berusaha untuk merapatkan ukhuwah dengan mertua ataupun keluarga pasangan. Buanglah perasaan-perasaan negatif yang tidak patut difikirkan. Hanya buang masa. Buang masa je kita nak fikir semua benda yang tak patut. Semua benda yang negatif. Sangatlah buang masa. So, daripada buang masa benda-benda yang negatif tu, baiklah anda fikir benda yang positif. Okay? So sentiasalah berdoa agar dipermudahkan urusan dapat mertua yang baik hati.
Okey, saya rasa sampai sini saja sesi kita. Jangan lupa Isnin depan kita jumpa lagi untuk saya sampaikan weekly briefing kepada anda. Apa yang bakal berlaku pada minggu hadapan. Jumpa lagi Isnin nanti ya. Jangan lupa like dan share video ini kepada rakan-rakan dan keluarga anda yang akan berkahwin. Pastikan mereka tidak terlepas dengan info-info yang penting daripada um, page ini, okey? Saya host Akilah yang bertugas pada malam ini ingin menyampaikan serangkap pantun. Beli titi kayu bedan, belian dibeli dari ulu. Minta sudilah hadirin sekalian, jangan segan, jangan malu. Malu apa? Malu untuk merapatkan diri dengan mertua. So, okay, itu sahaja daripada saya. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang join live ini, yang menonton video ini. Terima kasih banyak kerana um, telah mensupport apa panggil support page ini. Okay, saya harap urusan anda pun dipermudahkan segalanya, siapa yang nak kahwin tu. Okay, so itu sahaja. Assalamualaikum and stay safe everyone.